Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk sesi kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan asas akidah, merujuk kepada beriman dengan qada dan qadar. Jadi untuk kali ini, matlamat ataupun outcome yang diharapkan ialah para pelajar dapat menjelaskan konsep beriman dengan qada dan qadar, dan kedua dapat menjelaskan signifikan kepentingan qada dan qadar dalam kehidupan insan, khususnya kehidupan mukmin. Jadi kita pergi kepada outcome yang pertama, iaitu menjelaskan konsep beriman dengan qada dan qadar. Apa yang dimaksudkan dengan qada dan qadar? Dari sudut bahasa, qada bermaksud keputusan. Qadi, hakim yang memutuskan keputusan. Qadar pula ialah kadar atau ketentuan. Dalam Al-Quran maupun Sunnah, perkataan qada dan qadar ini digunakan membawa makna yang bersilih ganti antara satu sama yang lain. Bagaimanapun, ulama cuba mendetailkan maknanya, di mana sebagai contohnya Asy'ariyah mengatakan qada itu sebagai ketetapan, qadar itu ialah sebagai Allah menjadikan. Sebaliknya Maturidiyah mengatakan qadar itu sebagai ketetapan dan qada itu sebagai Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan. Bagaimanapun khilaf ataupun perbezaan pendapat ini tidak penting bagi kita dalam memahami konsep qada dan qadar. Apa yang penting ialah kita faham konsep qada dan qadar itu daripada dua sudut. Satu, dari sudut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dengan ilmunya apa yang ia kehendaki, apa yang dia ingin mencipta ataupun mengadakan pada masa yang akan datang. Itu yang disebut sebagai qada dan qadar. Kan? Maksudnya mungkin boleh makna qada, mungkin boleh makna qadar. So kita sebut qadar Allah itu merujuk kepada apa yang Allah tetapkan pada masa azali yang Allah akan laksanakan pada masa sekarang. Jadi qada qadar juga kita gunakan untuk membawa makna apa yang berlaku sekarang. Kita katakan kepada kawan kita, itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qada dan qadar ini digunakan untuk membawa apa yang Allah telah tetapkan untuk dilaksanakan pada azali, pada qadim, dan juga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta dan laksanakan pada masa hadis, pada masa sekarang. Jadi itu konsep qada dan qadar daripada kefahaman yang ringkas dan mudah. Kedua ialah menjelaskan signifikan qada dan qadar dalam kehidupan insan. Kita sebagai manusia. Jadi, apakah signifikan qada dan qadar dalam kehidupan kita? Maka kita perlu bertanya. Kan? Kita perlu bertanya, kenapa perlu beriman dengan qada dan qadar? Kenapa perlu? Kalau tak beriman, bagaimana? Jadi, kita pergi kepada jawapannya ialah beriman dengan qada dan qadar ini antara asas penting untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Sesiapa yang nak jumpa Tuhannya, "Falyamal 'amalan salihah." Maka beramallah dengan amal yang saleh. Syarat yang pertama, "Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan janganlah mensyirikkan dalam memperhambakan diri kepada Tuhan itu ahada, dengan sesuatu apapun ataupun dengan sesiapapun. Maka Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya menjelaskan bahawa kenapa Allah sebut untuk bertemu Tuhannya. Allah tidak sebut untuk mendapat syurga Tuhannya. Ini membawa maksud, kata Syekh Asy'arawi, syurga itu tidak seharusnya memalingkan fokus kita kepada yang memberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fokus ibadat kita ialah untuk mendapatkan redha Allah semata-mata. Dan syurga itu
sekadar manifestasi bahawa Allah meredai kita, kan? Bahawa Allah apabila dia redha, maka dia beri syurga itu. So syurga itu adalah keredaannya kepada kita. Tetapi yang kita hendak dalam beribadat ialah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang nak syurga itu, Nabi kata, lan yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Amal soleh dia tak boleh membawa masuk sesiapa pun ke dalam syurga. Kita beramal soleh, amal soleh kita tak boleh bawa kita masuk syurga. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau jugakah Rasulullah? Nabi kata, qala la, wala ana, aku juga tak. Maknanya aku juga tak boleh masuk syurga dengan amal aku. Itu Nabi. Illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah menyelimuti aku dengan kelebihan dan juga dengan rahmat daripadanya. Maka bermakna jika itu Rasul, maka bagaimana dengan umatnya? Tiada siapa pun yang akan dapat masuk syurga kerana amalannya, tetapi kita masuk syurga kerana rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hambanya, apa yang kita nak cari dalam ibadah? Kita mencari redha-Nya. Jadi kata Ibn Athaillah As-Sakandari, Allah Subhanahu wa taala ini jalla rabbuna an yu'amilahul 'abd. Allah Subhanahu wa taala ini maha agung, maha suci daripada berurusan dengan hambanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ini maha suci daripada an yu'alimahul 'abd. Maha suci daripada hamba berurusan dengan dia naqdan, secara tunai. Fayujazihi, kemudian Allah balas kepada kita nasi'atan, secara tangguh. Maksudnya kita buat amal hari ini, besok Allah balas dengan syurga, lambat dapat. Jadi Allah tidak begitu. Jadi Allah membalas sekarang, selepas hambanya melaksanakan amalan yang disukainya. Jadi apa balasannya? Kafa min jazaihi, kata Ibn Abdullah, cukuplah dengan balasan Allah itu kepada kamu. Iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Dengan Allah Subhanahu wa taala meredai kita sebagai seorang yang taat. Jadi Allah suka kita jadi orang yang taat. Allah redha menjadikan kita seorang yang taat. Maknanya kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala daripada amalan kita. Itulah sebenar-benarnya balasan yang tidak ada apa orang panggil balasan lagi yang lebih baik selepas itu. Kerana redha Allah adalah segala-galanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Maka untuk mendapat redha Allah, redha untuk diredai. Bagaimana kita boleh mendapat redha Allah kalau kita sendiri tidak redha pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi, apakah kaedah untuk mendapatkan redha Allah? Apa kaedah? Apa yang kita buat untuk mendapatkan redha Allah? Untuk mendapatkan redha Allah, kita perlu redha pada Allah. Bagaimanakah redha pada Allah? Antara jalan terbaik untuk meredai Allah Subhanahu wa taala ialah dengan beriman dan menghayati qada dan qadarnya dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita redha dengan qada dan qadar Allah, membawa makna kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila redha dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan dengan keredaan kita itu Allah Subhanahu wa taala meredai kita, walaupun sebenarnya pada hakikatnya bila Allah redha pada hambanya, maka hambanya akan jadi redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan yang timbul dalam kehidupan kita untuk mendapat redha melalui aplikasi ataupun penghayatan qada dan qadar ialah kita mesti tanya diri kita, bagaimana kita boleh tahu yang kita ni telah benar-benar beriman dengan qada dan qadar? Bagaimana kita tahu? Sebab bila kita tahu, barulah kita yakin kita dapat menghayati redha kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi beriman dengan qada dan qadar ini merujuk kepada beriman dengan 4 perkara. Pertama sekali ialah beriman bahawa Allah mengetahui segala-galanya sejak azali. Jadi kita beriman Allah dah tahu semuanya sejak azali. Yang kedua ialah beriman bahawa Allah telah juga menentukan segala-galanya berasaskan kepada kehendaknya yang mutlak tanpa dipengaruhi oleh sesiapa pun atau apa-apa pun, kan, dengan kehendaknya yang mutlak sejak azali lagi. Jadi sejak azali lagi Allah dah tentukan apa yang dia nak cipta, apa yang dah laksanakan. Yang ketiga ialah beriman bahawa Allah mencatat ketentuan-ketentuan tersebut, qada dan qadar tersebut pada Lauh Mahfuz. Allah catatkan qada dan qadar kita pada Lauh Mahfuz. Dan yang terakhir ialah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta setiap ketentuan tersebut. Jadi ketentuannya, kemudian ketentuannya ditulis, kemudian ketentuannya, qada dan qadarnya dicipta oleh Allah Subhanahu wa Taala, termasuklah perbuatan kita. Jadi segala-galanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Allah cipta apa yang dia tulis dan Allah tulis apa yang dia tentukan dan Allah tentukan berasaskan kepada pengetahuannya. Maka itulah dia rentetan beriman dengan qada dan qadar yang kita akan perjelaskan satu persatu. Pertama sekali, mari kita rujuk kepada asas yang pertama ialah beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya sejak azali. Bila kita beriman, bagaimana kita nak menghayati keimanan berasaskan kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ini? Daripada sini kita nampakkan bahawa qada dan qadar itu berkaitan dengan ilmu Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, di sisinya mafatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci perbendaharaan yang ghaib yang tiada siapa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun tak tahu, malaikat pun tidak boleh tahu kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada malaikat dalam beberapa keadaan. Pertama, apabila Allah suruh malaikat tiupkan ruh ke dalam janin, di dalam perut ibunya, maka Allah beritahu 4 perkara untuk malaikat catat, kan, berkaitan dengan umur, berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan kehidupan susah dan senang. Begitu juga pada setiap tahun Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahu kepada malaikat tentang qada dan qadarnya untuk setahun. Untuk setahun yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu yang malaikat tahu. Selainnya malaikat tak tahu, kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini merangkumi perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu maksudnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah mengenali dirinya. Tidak ada siapa yang dapat kenal Allah sebagaimana Allah mengenali dirinya. Kedua ialah ilmu Allah berkaitan perkara harus. Perkara yang akan dia jadikan ataupun dia tidak jadikan, tertakluk kepada pilihan dan iradahnya. Yang ketiga ialah perkara mustahil. Perkara mustahil ini ialah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mustahil Allah bersifat dengan sifat tiada, mustahil bersifat dengan sifat lemah, kan, mustahil dengan sifat-sifat yang lain yang kita dah belajar banyak. Yang seterusnya ialah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala juga berkaitan dengan perkara yang telah berlaku, Allah mengetahuinya. Perkara yang sedang berlaku, Allah mengetahuinya. Perkara yang akan berlaku juga Allah mengetahuinya. Perkara yang tidak akan berlaku juga Allah mengetahuinya. Jadi Allah mengetahui keseluruhan kejadian ataupun tidak jadi. Apa yang tak jadi, apa yang tidak berlaku juga diketahui Allah, dan apa yang berlaku juga diketahui Allah sedang dan telah
berlaku. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah menyeluruh, maka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tak akan berubah. Itu yang diketahuinya, dia tidak akan datang selepas itu Allah dapat ilmu baru dan ilmu lama itu tidak terpakai. Jadi ini tidak berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ilmunya menyeluruh. Jadi Allah tahu dah apa yang akan berlaku pada hambanya, apa yang akan jadi pada hambanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah qada'kan kepada hambanya berasaskan kepada ilmu tersebut. Maka bila ilmu Allah tidak berubah, qada' Allah tidak berubah, maka sebab itu tidak ada apa-apa yang boleh mengubahnya. Jadi sahabat tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi kenapa kita adakah kita ni menjampi ara'aita ruqan jampi nastarqiha, kita menjampi kan, wadawaan dan ubat natadawi bihi yang kita ambil sebagai untuk merawat diri kita, watuqatan dan pelindungan yang kita guna untuk pelindungan, shield kan, kita pakai pakaian pelindungan dalam perang dan sebagainya. Hal turaddu min qadarillah syai'a, adakah ini boleh menolak qadar Allah? Kan, qadar Allah adakah boleh menolak qadar Allah? Kan, kalau qadar Allah itu mati, adakah dia boleh menjadikan kita sehat? Kalau qadar Allah itu sakit, adakah dia boleh menjadikan kita sehat? Jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya min qadarillah. Jampi kita itu, ubat yang kita makan itu, semua itu adalah qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ubat kita makan pun qadar, lega kita pun qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qada dan qadar tidak berubah. Jadi apa cerita tentang qada dan qadar berubah yang dibincangkan sebagai qada mubram dan qada muallaq? Mubram itu ialah qada yang keputusannya tak berubah. Muallaq itu keputusannya bergantung. Jadi apa maksud keputusan yang bergantung yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala mensabitkan apa yang dia kendaki dan memadam apa yang dia kendaki. Jadi konsep muallaq dan mubram ini hanya merujuk kepada qada qadar yang ditulis di dalam kitab malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa orang panggil hikmah yang tersendiri yang kita tidak mengetahuinya, ada qada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat secara direct dan putus. Tetapi ada qada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada malaikat secara pilihan. Kalau dia buat begini, jadi begini. Kalau dia buat begini, jadi begini. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu apa yang orang itu buat dan apa yang akan jadi pada orang tersebut. Maka bila sesuatu yang sebenarnya berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala pun padam kitab malaikat tersebut. Ini sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya, yang kita pun tidak mengetahuinya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berbuat begitu? Bagaimanapun, apa yang Allah tulis dalam Lauh Mahfuz tidak akan berubah, sama ada berkaitan dengan yang muallaq ataupun berkaitan dengan yang mubram. Maka prinsipnya ialah secupak tidak akan jadi segantang. Secupak tidak akan jadi segantang. Kalau secupak tak jadi segantang, kenapa kita perlu berusaha? Sebab apa perlu usaha? Kan? Jadi jawabnya ialah sebenarnya manusia diberi pilihan untuk berusaha. Di peringkat awal lagi, manusia diberi pilihan untuk berusaha. Dan usaha manusia itu ialah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kita akan usahakan sejak azali lagi. Jadi kamu berusaha belajar, berusaha mencari rezeki, semua usaha kita itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu sejak azali lagi. Jadi berasaskan kehendaknya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan rezeki kepada kita. Jadi sebenarnya tidak timbul kita perlu berusaha kerana usaha kita sendiri itu telah masuk di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak timbul kita perlu mengubah qada dan qadar dengan usaha. Tak timbul. Sebab Allah dah tahu sejak azali lagi bahawa hambanya akan berusaha sekian dan Allah pun mengqada dan qadarnya, melaksanakan, menjadikan qada dan qadarnya
berasaskan kepada pengetahuannya. Jadi memang rezeki secupak tidak akan jadi segantang, tetapi orang yang berusaha akan berusaha dan dia akan mendapat secupak ataupun segantang. Kemudian kita pergi pula kepada asas beriman dengan qada dan qadar yang kedua. Yang kedua ialah beriman Allah Subhanahu Wa Taala menentukan segala-galanya berasaskan kehendaknya yang mutlak sejak azali. Allah tahu apa yang dia nak, Allah tahu apa akan jadi, apa segala-galanya. Kemudian dengan pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan pula apa yang dia nak, apa yang dia nak jadikan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan berasaskan kehendaknya. Kan yang mutlak. Ketika itu kita pun tak ada lagi. Jadi berasaskan kepada kehendaknya yang mutlak, tentang pengetahuannya, berasaskan pengetahuan, ilmu dan kehendaknya yang mutlak, sejak azali lagi Allah tentukan apa yang ia ingin atau hendak jadikan. Jadi qada dan qadar ini juga berkaitan keputusan Allah. Dia adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Pertama sekali, qada dan qadar ini kita pegang dia sebagai keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila Allah dah putuskan, Allah takkan tersalah. Allah takkan tersalah. Maksudnya apa yang jadi kat kita itulah dia keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali lagi. Jadi ia tidak akan tersalah. Jadi kalau kita terima qada dan qadar, kita akan menjadi orang yang tenang menerima, menjalani kehidupan. Berlaku pada seorang sahabat Ad-Dulaimi. So sahabat ini dia terkena sesuatu, dia kata dalam diri dia ada sesuatu perkara yang pada dia tak seronoklah berlaku pada diri dia. Kemudian dia pergi berjumpa dengan Ka'ab bin Malik, seorang sahabat, dan dia tanya Ka'ab tentang diri dia tu untuk mendapat nasihat. Ka'ab kata, "Lau anfaqta misla Uhudin zahaban." Kalau kamu infakkan sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, fi sabilillah, ke jalan Allah, ma qabbalahu Allahu mik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terima daripada kamu hatta tu'mina bil qadar, sehinggalah kamu beriman dengan qadar. Wa ta'lam, dan ketahuilah, anna ma asabaka lam yakun liyukhti'uka. Apa yang kena kamu itu bukanlah kena kerana tersalah kena. Dan apa yang tak kena kamu bukanlah tak kena kerana tersalah juga. Jadi kata Ka'ab, walau mutta ala ghairi hadha, kalau kamu mati selain daripada perkara beriman dengan ini, la dakhaltan nar, kamu akan masuk neraka. Jadi kita beriman ni keputusan Allah, maka kita terima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apa yang jadi dekat kita bukan kerana Allah tersalah dan sebagainya. Jadi tidak ada timbul kita rasa tidak redha. Jadi pertama sekali ialah kita juga merujuk kepada bila kita merujuk kepada perbuatan hamba, perbuatan kita, kan? Jadi kalau Allah dah putuskan orang itu buat maksiat, jadi bagaimana kita nak salahkan dia kalau dia buat maksiat? Kalau Allah putuskan dia buat taat, kenapa dia jadi baiklah? Sebab Allah yang telah memutuskan seseorang itu melakukan ketaatan. So kita kena faham prinsip ini. Prinsipnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pilihan. Dan pilihan kerana ujian itu. Kita ingat dulu kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerima ujian melaksanakan agama, kan? Allah berikan ujian ini kepada langit dan bumi, mereka tidak terima. Washfaqna minha wa hamalaha al-insan, kita terima ujian ini. Ujian ini ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pilihan untuk membuat baik atau buat tak baik, untuk taat ataupun untuk ingkar. Allah bagi pilihan. Kemudian kita memilih. Kemudian Allah memutuskan yang kita pilih itu dia nak bagi atau dia tak bagi. Okey. Tetapi kita baru memilih sekarang. Allah putuskan dulu. Kenapa Allah putuskan dulu sejak azali? Kerana Allah dah tahu apakah pilihan kita
sejak azali lagi sebelum kita memilih. Jadi bila Allah dah tahu pilihan kita pilihan maksiat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak dia yang mutlak buat keputusan bagi tak kita buat maksiat tu. Bila Allah bagi, kita buatlah maksiat tu. Kalau kita pilih buat taat, kan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa hambanya pada masa akan datang akan memilih untuk buat taat. Maka sejak azali lagi Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan bagi tak dia buat taat tersebut. Bila Allah bagi, maka kita pun laksanakanlah taat tersebut. Maka yang bertanggungjawab di atas perbuatan kita, kitalah sebab kita yang pilih. Allah hanya putuskan bagi atau tidak bagi. Jadi walaupun begitu, kita perlu merujuk perkara ini kepada dua sistem. Satu dipanggil An-Nizam At-Takwini, sistem kejadian, dan satu lagi dipanggil An-Nizam At-Tashri'i, sistem pensyariatan atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut sistem kejadian, memanglah taat dan maksiat itu kerana Allah bagi. Kita pilih Allah bagi. Allah bagi berasaskan kepada kehendak dia. Sebab itu ujian. Tetapi ada yang Allah bagi dengan redha, iaitu taat. Ada yang Allah bagi, Allah tak redha, iaitu maksiat. Allah tak redha dengan maksiat, tapi dia bagi sebab ujian. Allah redha dengan taat dan dia bagi dan dia suka. Jadi keputusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berasaskan kepada sistem kejadian tadi. Tetapi keputusan itu juga ada redha ataupun tidak redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan sejak azali lagi apa yang akan jadi kepada kita, apa yang kita berlaku kepada kita, bagaimana rezeki kita, ilmu kita dan sebagainya, maka kenapa kita perlu berusaha? Sekali lagi. Jadi kita perlu berusaha kerana jawapannya ialah Allah suruh kita berusaha. Itu jawapannya. Kita perlu berusaha kerana Allah suruh kita berusaha. Jadi kita berusaha kerana mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kerana untuk mengubah qada dan qadar. Ini tidak akan berlaku. Sebab itu usaha akan berlaku dengan ikhlas dan tawakal juga akan berlaku dengan ikhlas. Kata Sahl At-Tastari, man ta'atna fil harakah, sesiapa yang meremehkan usaha, faqad ta'ana fi sunnah, sesungguhnya dia telah meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Wa man ta'ana fit tawakkal, tetapi siapa yang meremehkan tawakal pula, faqad ta'ana fil iman, dia telah meremehkan iman. Kata Sahl, fatawakkal halun nabi, tawakal itu ialah keadaan hati diri Nabi SAW sepanjang masa. Wal kasbu sunnatuhu, dan mencari, berusaha itu pula adalah sunnah Rasul SAW. Jadi faman amila ala halihi, sesiapa yang beramal dengan tawakal kepada Allah sepenuhnya, fala yatrukna sunnati, jangan tinggalkan sunnah. Siapakah yang lebih hebat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tak ada, bukan. Siapa yang paling yakin bahawa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membantunya? Tidak, bukan. Tidak ada lain, bukan, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni orang yang paling dekat dengan Nabi, dengan Allah, dan orang yang paling hebat ibadatnya kepada Allah. Di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun begitu, kepercayaan Nabi kepada Allah, keyakinan Nabi kepada Allah bahawa Allah pasti membantunya. Kenapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan strategi dalam perjalanan hijrahnya. Kenapa? Jadi jawapannya ialah kerana Allah suruh. Jadi Nabi buat strategi, usaha itu
sebagai mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita berusaha kerana taat pada Allah, kemudian jadi sepenuhnya usaha kita itu akan ikhlas. Dan yang kedua, bila kita tawakal kepada Allah, maka tawakal kita itu sepenuhnya kepada Allah, tidak ada kaitan langsung dengan usaha kita. Kita usaha semata-mata kerana Allah suruh. Itu asas beriman dengan qada dan qadar. Sebab keputusan Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah dah buat. Kan? Allah dah buat. Jadi kita berusaha kerana Allah suruh. So kita buatlah. Kita buatlah. Jangan fikirlah tentang apa yang Allah nak bagi. Apa yang Allah nak bagi itu tawakal. Berusaha sebab Allah suruh, kita buat. Jadi kita tawakal kerana kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hasil daripada beriman dengan qada dan qadar. Jadi orang itu dapat menyeimbangkan antara usaha dan tawakal secara optimum. Okey, so bagaimana kita nak faham antara usaha dengan tawakal ini? Maka usaha itu adalah permohonan. Usaha adalah sekadar permohonan. Tawakal pula, qada adalah keputusan. Jadi kita mohon sahaja. Keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh faham begini, kalau kita makan ubat, ambil ubat, kita tahu, wahai ubat, engkau tidak boleh menyebabkan aku sihat. Engkau tidak boleh menjadikan aku lega. Engkau tidak ada apa-apa kuasa dekat engkau. Tapi aku makan engkau sebab aku nak minta dekat Allah supaya Allah berikan kelegaan kepada aku. Itu asasnya. Kemudian selepas makan ubat, maka kita mohon pada Allah kerana kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala makan ubat. Jadi makan ubat itu permohonan. Permohonan, just permohonan. Tapi keputusan nak luluskan permohonan kita ataupun tidak terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu kita faham. Jadi dalam kehidupan kita, segala perkara usaha yang kita ambil dalam kehidupan adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapakah orang yang paling hebat permohonannya pada Allah? Nabi lah. Nabi lah, sebab Nabi ini orang yang ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tandingan. Maka Allah Subhanahu memohon, mengkendaki nak kepada Allah itu tidak ada orang boleh lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman perlu mempunyai perspektif yang benar terhadap qada dan qadar yang berkaitan dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, kita ambil contoh, bagaimanakah ulama mengubah perspektif daripada perspektif biasa kepada satu perspektif yang cukup berhikmah dalam memahami qada dan qadar. Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, Ibnu Athaillah tulis apa? Dia kata, kaifa yakunu talabuka lahiq, kaifa yakunu talabuka lahiq sababan li'ata'ihi sabiq. Bagaimanakah talabuka lahiqi, permintaan kamu yang lambat. Bila kita doa, kita baru doa tadi. Kita baru doa semalam dalam solat kita yang ketika umur 10 tahun, 18 tahun kan, mungkin 4 tahun kita mula berdoa. Kita baru je berdoa. Macam manakah doa kita, permintaan kita yang lambat ini sababan li'ata'ihi as-sabiq, menjadi sebab kepada pemberiannya yang dulu. Sebab Allah bagi dekat kita tu azali lagi. Allah bagi dekat kita tu azali lagi. Kemudian Allah tulis dalam Lauh Mahfuz. Dah lama dah. Yang kita doa baru ni je. Jadi macam mana kita katakan bahawa kita dapat tu sebab kita doa? Sebab kita doa. Sedangkan doa ini lambat. Bagi dulu. Jadi jalla hukmul azal katanya an yundafa ilal ilal. Jadi tak mungkin, mustahil hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sebab kita. Tak mustahil. Itu mustahil berlaku.
Jadi apa yang berlaku ketika Allah Subhanahu Wa Taala putuskan untuk bagi rezeki pada kita, untuk bagi ilmu pada kita, untuk bagi keluarga kepada kita dan sebagainya. Apa yang berlaku pada masa itu? Pada masa itu tidak ada lagi keikhlasan kita yang kita nak katakan Allah bagi sebab kita ikhlas. Kita pun tak ada ikhlas lagi. Macam mana nak ada ikhlas? Kita pun tak ada lagi. Kan? Jadi apa yang ada pada ketika itu? Lam yakun hunaka illa mahdul idhal. Tidak ada di sana selain daripada semata-mata kelebihan Allah nak bagi kepada hamba dia. Wa azimun nawal. Dan juga semata-mata besarnya hadiah pemberian kepada hamba-Nya. Itu yang Allah bagi dengan seronok, dengan nak bagi, dengan rahmannya kepada, dengan rahmatnya kepada hamba-Nya. Itu yang berlaku. Jadi perspektif kita melihat keputusan Allah itu dengan tidak mengaitkannya dengan apa yang kita buat. Tidak mengaitkannya dengan usaha kita. Tidak mengaitkannya dengan rajin membaca kita. Tidak mengaitkannya dengan usaha kita. Sebab Allah bagi dulu sebelum usaha. Allah bagi dulu sebelum baca buku. Allah bagi dulu sebelum doa. Kita dah dapat awal sebelum kita berusaha. Jadi usaha itu kenapa perlu buat? Usaha itu sebab kita sebut tadi kerana Allah suruh dan ia adalah ubudiyah. Kita buat pasal Allah suruh untuk mendapatkan keredaannya. Okey. Jadi orang beriman ini satu lagi ialah bila keputusan Allah pada kita. Allah ini Tuhan dan dia Rabb dan dia juga wali orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ini wali orang beriman. Jadi kita ni orang mukmin, kita kena seronok sebab kita ada yang jaga kita. Yang jaga kita untuk mengarahkan kita ke arah syurga, ke arah redanya. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ini bila dia qada kepada orang yang beriman, kan, selain hak kita duk cari sendirilah, hak kita nak maksiat tu. Jadi Allah bila dia qadakan kepada orang yang beriman, la yaqdillahu lahu syai'an. Allah tak akan qadakan kepada kita sesuatu illa kana khairan lahu, kecuali ia adalah yang terbaik untuk kita. Jadi apa yang kita dapat? Hasil usaha bukan sebab usaha kita, apa yang kita dapat ialah yang terbaik yang Allah nak bagi kepada kita, dan yang terbaik pada setiap orang berasaskan kepada neraca Allah Subhanahu Wa Taala, bukan neraca kita. Allah bagi yang terbaik kepada kita, sebab itu kita tak dapat apa yang orang lain dapat kerana yang kita dapat itulah yang terbaik untuk kita. Ini perspektif mukmin dalam melalui qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mukmin ini dia perlu melihat daripada perspektif kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berbanding melihat diri dia, apa yang dia buat, apa yang dia usahakan. Pertama sekali, kebaikan yang Allah bagi untuk orang beriman, Allah sediakan 4 ruang untuk mendapatkan keredaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Ruang pertama ialah ruang amal soleh, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruang yang kedua ialah ruang taubat. Ruang yang ketiga ibtila, dan ruang yang keempat sakarat. Keempat-empat perkara ini baik untuk orang beriman. Siapakah yang paling taat? Rasul. Sesiapakah yang paling banyak bertaubat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang paling teruk terima ibtila, ujian, musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ulul azmi minar rasul, dan ketuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling sakit menghadapi kematian? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya bila dapat benda ni, ini adalah kelebihan dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kita kena tengok kehendak Allah tu. Jangan tengok diri kita apa yang kita kena. So amal soleh. Pertama, amal soleh. Dari sudut amal soleh, Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Kalau Allah nak kebaikan untuk hamba-Nya, tahharahu qabla mautihi. Allah akan bersihkan dia sebelum dia mati. Jadi sahabat tanya Nabi, "Wa ma tahurul 'abd?" Apa dia pembersihan hamba itu ya Rasulullah?
Nabi kata, amalun salihun. Amal salih yalhamuhu iyah. Yang Allah ilhamkan dekat hamba dia. Hatta yaqbidahu alaihi. Sehingga dia diambilnya nyawanya. Jadi Allah ilhamkan hambanya buat amal soleh. Sebab Allah nak bersihkan sebelum dia mati. Bila dah mati, alhamdulillah, mati radiyatan mardiyah. Kan? Jadi sebab itu kata ulama, la tafrahu katta'ah. Janganlah kamu duk seronok buat ibadat ni li'annaha barazat minka, sebab kamu nampak ibadat ni kamu buat. Kamu berjaya buat. Kamu berjaya bangun awal sembahyang tahajud. Kamu berjaya solat jemaah. No. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Seronok dengan amal ibadat tu sebab amal ibadat itu adalah hadiah datang daripada Allah kepada kamu. Sebab orang beriman ini dia seronok dengan rahmat Allah. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Dengan itulah orang beriman dengan isi kandungan Quran, dengan segala-gala yang datang daripada Allah, orang beriman seronok, ifrah, bergembira. Jadi gembira dengan amal soleh. Tapi adakah kita hamba yang soleh? Kan? Kita hamba yang soleh. Imam Syafi'i sebut, uhibbu salihin. Aku suka orang yang soleh. Walastu minhum. Dia tak ngaku dia orang soleh. Sebab bila kita tengok diri kita, kita akan kenal diri kita siapa. Kan? Jadi bila kita tak buat amal soleh, bagaimana lagi nak dapatkan redha Allah? Jadi Allah buka ruang lain untuk dapatkan redha, iaitu istighfar dan taubat. Sebab Allah kata dalam hadis qudsi, wallazi nafsu, ini baginda Rasulullah SAW sebut, wallazi nafsi biyadihi law lam tudnibu. Kata sabda Rasulullah SAW, kalaulah kamu tak subhanallah, kalaulah kamu tak buat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan binasakan kamu. Wala jaa biqaumin, Allah akan bawa datang satu kaum yang lain, yudnibun, yang buat dosa, fayastaghfirun, kemudian dia memohon keampunan, fayaghfiru lahum, dan Allah ampunkan mereka. Kan? Itu istighfar. Maka istighfar ini ruang ibadat yang hebat. Taubat ini ruang ibadat yang hebat. Kenapa dia ruang ibadat yang hebat? Kerana rasa bersalah itu tidak sama dengan buat taat, amal soleh. Sebab rasa bersalah itu satu perkara yang tidak boleh riak, tidak boleh ujub, tak boleh takabur. Adakah orang dia takabur sebab dia rasa bersalah buat dosa? Tak ada kan? Orang takabur bila baca Quran sedap. Tapi orang nak takabur sebab rasa bersalah sebab buat dosa. Sebab itu istighfar dan taubat ini dia akan menjadikan seseorang itu ikhlas pada Allah. Dengan ikhlas inilah Allah terima ibadatnya. Sebab itu kata ulama, kata Ibn Athaillah, rabbama fatahalaka atau futihalaka babut ta'ah. Boleh jadi dibukakan kepada engkau pintu taat. Wa ma yaftahu laka babal qabul. Tapi Allah tak buka pintu qabul. Allah bagi kita buat taat, Allah kita buat taat, tapi tak qabul. Sebab dalam taat itu kita tak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita solat, tapi patut kita fokus solat pada Allah, mentauhidkannya dalam solat, tapi kita campur dengan benda lain. Kita ingat lain, kita ingat dunia dan sebagainya. Jadi kita syirikkan Allah dengan dunia dalam solat kita yang sepatutnya mentauhidkan Allah. Jadi solat kita, daripada kita nampak macam sebenarnya dia itu adalah ibadat, tetapi sebenarnya di dalamnya mengandungi maksiat. Jadi tak elok. Allah ini baik, tak terima kecuali yang baik. Wa rabbama qada 'alaika dzam. Tapi kadang-kadang boleh jadi Allah qada, kamu buat dosa. So qada Allah untuk buat maksiat, Allah nak, tapi Allah tak redha. Allah berkehendak kita buat tu. Kalau tak kehendak memang tak jadi. Jadi berkehendak tapi Allah tak redha. Walaupun begitu Allah buka selepas itu satu ruang kepada kita. Jadi apa ruangnya?
fakana sababan fil usul. Ruangnya dengan rasa bersalah tadi, rasa berdosa tadi, maka kita betul-betul malu pada Allah, betul-betul menyesal pada Allah. Jadi itu ikhlas, dan keikhlasan itu Allah nampak, maka dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya, selepas taubat, taubat pun tak ramai. Taubat pun tak ramai. Amal soleh lagi tak ramai, taubat pun tak ramai. Maka Allah buka lagi pintu lain untuk mendapat redanya. Apa dia? Pintu ibtila, pintu ujian, pintu musibah. Jadi Allah turunkan musibah pada hamba yang dia suka, yang dia sayang. Jadi satu hari turun ayat Quran. Man ya'mal su'an yujza bih. Sesiapa yang melakukan benda tak elok, benda jahat, yujza bihi, akan dihukum seperti kejahatan tersebut. Jadi bagaimana Saidina Abu Bakar dan para sahabat bila dengar ayat ini, kalau semua buat salah, Tuhan akan hukum sebagaimana salah tersebut di akhirat nanti. Jadi semua orang akan masuk neraka lah, sebab tak ada orang maksum. Semua orang buat salah. Jadi Abu Bakar pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya Nabi, kaifas salah? Bagaimana nak salah ba'da hazil ayat? Bagaimana akan ada kebaikan setelah ayat ini? Bagaimana akan ada kebaikan? Lepas ayat ini macam mana nak buat baik lagi? Kan? Jadi sebab semua benda salah, amilna yang kami buat, juzina bihi. Allah akan balas. Jadi kata Nabi, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Allah dah ampunkan engkau, wahai Abu Bakar. 3 kali. Nabi kata. Jadi Abu Bakar, Nabi tanya Abu Bakar, alasta tamrad? Tak pernahkah engkau sakit? Alasta tahzan? Kan tak pernahkah engkau sedih? Alasta tansab? Tak pernahkah engkau kena musibah? Alasta tusibuka al-awwa? Tak pernahkah kamu susah, hidup susah? Jadi kata Abu Bakar, tu na'am, ya, aku pernah kena semua tu. Jadi kata Nabi, fahuwa ma tujzauna bihi fid dunya. Itulah dia hukuman yang Allah hukum di dunia. Kenapa Allah hukum di dunia? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fakbima kasabat aydikum. Semua musibah yang kena pada kamu, semua, tak ada satu musibah yang kena saja-saja. Semua musibah yang kena pada kita, apa sahaja sekalipun, fabima kasabat aydikum, disebabkan oleh dosa yang pernah kita buat. Tetapi Allah ini Maha Pengampun, wa ya'fu an katsir, dan dia dah ampun banyak dah. Dosa kita lagi banyak daripada musibah kita kena tu. Tapi Allah dah ampun banyak dah. Tinggal sikit yang Allah ampunkan kita melalui musibah. Jadi sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah bila dengar ayat ni dia seronok. Dia seronok sangat. Dia kata ayat ini adalah ayat yang paling aku harapkan dalam kitab Allah. Jika Allah telah menghapuskan dosa melalui musibah serta mengampunkan yang banyak yang lain-lain ampun, maka apa lagi yang tinggal selepas kafarah dan pengampunannya? Tak ada lah. Bersihlah hamba itu, pulang menemui Allah radiyatan mardiyah. Jadi kenapa musibah itu mengampunkan dosa? Sebab orang ini seperti juga tadi, orang yang berdosa itu dia ikhlas bila dia rasa salah. Begitu juga orang yang kena musibah ini, dia akan ikhlas berdoa pada Allah. Dia akan ikhlas, ya Allah, aku mohonlah, ya Allah, bantulah. Doa dia tu ikhlas. Doa dalam musibah ini menjadikan hamba itu ikhlas. Sebab itu kata Allah, Allah bersama-sama dengan orang yang hatinya pecah. Al-munkasiru qulubuhum, orang yang hatinya gelai kan kerana berada dalam tekanan hidup, kerana berada dalam musibah kehidupan, kerana kehilangan dan sebagainya, maka Allah ada di situ. Bila Allah ada di situ, dia mohon dengan ikhlas. Sebab tak ada orang yang riak kan bila kena musibah. Tak ada. Jadi bila kena musibah, dia tak riak. Dia sakit itu dia ikhlas. Bila minta Allah, Allah bantu. Ikhlas itulah perhambaan yang Allah nak. Ikhlas itulah perhambaan yang Allah nak. Jadi Allah terima ibadat dia melalui
keikhlasannya berdoa kerana musibah. Okey. Dan akhir sekali, ada lagi dosa. Tak cukup lagi nak masuk syurga. Maka Allah kenakan pula sakaratul maut yang berat. Dalam satu riwayat, kata apa tu Imam As-Suyuti, riwayat ni sahih walaupun ada yang lain kata dhaif dan sebagainya. Ada yang kata Imam Suyuti kata sahih dan saya pegang dengan pendapat Imam As-Suyuti, al-mautu kafaratun likulli muslim. Kematian itu kafarah bagi semua orang Islam. Orang Islam, semua orang Islam bila mati kafarah, dosa dia hilang, kan? Dosa dia hilang. Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bila Nabi wafat, dia kata wa innahu la baina hafitani wa dhaqitani. Nabi tu duduk di antara dagu dengan leherku. Kepala Nabi tu duduk dekat Nabi masa Nabi mati. Dia kata lepas Nabi mati tu sebab dia tengok Nabi ni kewafatan dia tak ada kewafatan yang lebih dahsyat sakarat berbanding sakarat yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas tu dia kata fala akrahu. Orang ni bila tengok orang mati teruk, kita macam hina. Bila kita tengok orang mati senang, kita macam oh hebatlah orang tu mati senang. Nah, itu bukan neraca hebat atau teruk seseorang. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia kata, aku lepas tu tidak lagi takut dengan syiddatil maut, dengan kematian yang dahsyat yang dihadapi oleh sesiapa pun selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat nama Zaid bin Aslam, maula kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Aslam kata, ini kata-katanya yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya, dia kata idza baqiya 'alal mu'min min darajatihi, kalaulah orang beriman itu ada lagi darjatnya yang tak cukup dengan amalannya, syuddida 'alaihil maut, maka Allah akan perpayahkan kematiannya, sukarkan kematiannya, liyablugha bisakaratil maut, supaya dengan sakaratil maut ini wa syadaidihi, dan kesukarannya dia sampai darajatihi minal jannah, dia sampai darjat yang boleh masuk syurga. Maksudnya kepada darjat dia balik nanti Allah seronok dengan dia, Allah redha dengannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah beriman dengan catatan bahawa segala ketentuan yang Allah tentukan itu Allah tulis pula di Luh Mahfuz. Luh Mahfuz adalah ciptaan Allah. Luh Mahfuz benda baharu. Jadi penulisan di Luh Mahfuz itu ialah permulaan kepada penciptaan manusia. Jadi qada dan qadar juga ialah berkaitan dengan catatan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali cerita tentang peringkat kejadian. Kata Imam Al-Ghazali, kejadian ini bermula di Luh Mahfuz. So Luh Mahfuz itu kejadian pertama. Kita jadilah kat situ. Jadi dalam bentuk Luh Mahfuz lah. Kan? Catat tu bukan tulis ABC kan. Jadi pada Imam Al-Ghazali jadi dalam bentuk Luh Mahfuz yang disebut sebagai catat tadi. Kemudian kita dijadikan pula di alam nyata. Kemudian kejadian berlaku dalam deria. Apa yang jadi ke alam nyata masuk dalam deria kita, baru kita tahu. Tidak, kita tak tahu. Jadi apa yang berlaku dalam deria masuk pula berlaku dalam hati. Sebagaimana pendapat sains kan, bermula dengan actual benda yang dalam di alam nyata, mata tengok, bila mata tengok masuk jadi image terbalik. Image yang terbalik dalam mata tak sama dengan pokok yang kat luar, yang actual itu tak sama. Kemudian dibaca pula oleh otak, jadi terbentuk pula imajinasi. Imajinasi pula berbeza dengan image. Image berbeza dengan actual. Jadi yang kita nampak, yang kita tahu ialah apa yang berlaku dalam imajinasi kita. Imajinasi ini maksudnya dalam akal, dalam hati kita. Kan? Jadi itu berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Jadi kejadian pertama di Lauh Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira.
Jadi kita Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala semua musibah yang berlaku kepada kita ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala dah tulis dalam kitab, dalam Lauh Mahfuz. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, adakan, jadikannya di dunia ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal ya likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tak rasa sedih, hati ada benda hilang. Wala tafrahu bima atakum, dan tak seronok berlebih-lebih apa yang kamu dapat. Kan? Sebab Allah tak suka orang yang sombong dan takabur. Jadi suasana kita faham begini, bahawa kita faham bahawa bila yang di Lauh Mahfuz itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Jadi yang berlaku dalam alam kita adalah ciptaan yang kedua. Maka ciptaan yang kedua sama dengan ciptaan yang pertama. Jadi ciptaan yang kedua, apa yang berlaku itu ibarat kita menonton siaran tertunda. Bila kita tengok siaran tertunda, kalau kita tengok bola, siaran tertunda, kalau dapat gol, takkanlah kita nak seronok lebih-lebih. Begitu juga kalaulah gol kita disumbat, adakah kita akan sedih lebih-lebih, kan? Benda tu tak logiklah berlaku. Sebab itu apabila sesuatu berlaku kepada kita, sama ada mendapat nikmat ataupun mendapat musibah, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita pandang kepada Lauh Mahfuz. Oh, inilah yang ada dekat Lauh Mahfuz. Bila kita makan, sudah makan, ya Allah sedapnya, maka ingat inilah yang ada pada Lauh Mahfuz. Jadi kita akan jadi bersyukur. Maka apabila kita kena musibah, maka kita juga ingat, oh inilah apa yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka kita akan jadi bersabar menerima, ya, sebab sesuatu yang telah pun ditayang ataupun telah pun berlaku, mestilah berlaku sebiji-sebiji dalam siaran tertunda. Itu cara nak faham lah. Okey. So, yang terakhir ialah beriman Allah Subhanahu Wa Taala mencipta setiap ketentuannya termasuk perbuatan kita. Semua Allah cipta, tidak ada sesuatu pun yang kita cipta. Jadi bila segalanya dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qada-qadar ini juga berkaitan dengan pelaksanaan kuasa Allah. So Allah mengetahui, kemudian Allah memutuskan, kemudian Allah menulis, kemudian Allah melaksanakan. Jadi pelaksanaannya itu melibatkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak. Jadi kita tidak mencipta, kan? Kita tak buat apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu khalaqakum, Allah yang cipta kamu, wa ma ta'malun, dan juga Allah cipta apa yang kamu lakukan. Sebahagian ulama mentafsirkan wa ma ta'malun itu dengan amalakum, perbuatan-perbuatan kamu. Maka bila saya bercakap sekarang, sebenarnya ini Allah sedang mencipta saya bercakap. Konsepnya agak dalam, mungkin kita tidak akan membincangkan di sini, tetapi kita kena jelas dan faham bahawa asasnya ialah la haula, tidak ada gerakan, tidak ada benda yang boleh bergerak, dan wala quwata, tidak akan ada daya illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya. Sebab itu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya segala-galanya dengan Allah lah yang menjadikannya, dengan Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang lah yang menjadikannya. Jika Allah tak jadi, tak ada. Jika Allah tak jadi, tak ada. Maka satu perkara yang saya nak bawa di akhir perbincangan kita ini ialah tentang teori penciptaan alam. Maka kata ulama, nikmatan, ada dua nikmat. Ma kharaja mawjud minhuma, di mana benda yang ada ini takkan keluar daripada dia, kan? Takkan keluar daripadanya. Wala budda likulli mukawwan minhuma, dan juga semua yang dicipta mesti daripada dia, kan? Takkan jadi kalau dia tak ada, dan semua mesti jadi dengan dia. Apa dia? Dua nikmat tadi. Ni'matul ijad. Kedua, nikmat ijad, nikmat Allah menjadikan. Yang kedua, ni'matul ibdad, nikmat Allah memberi bantuan supaya yang jadi itu terus jadi. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala berhenti memberi nikmat imdad ini, apa akan berlaku?
akan berlaku tak ada. Akan berlaku tak ada. Jadi kita setiap masa berada dalam nikmat imdad dan nikmat ijad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita tengok kartun. Bila kamu tengok kartun, kartun itu ada di TV seperti Upin Ipin contohnya, kerana dibuka TV itu ataupun kerana kita tembak gambar kartun itu di layar. So kartun itu ada di situ selagi mana ada projektor duduk tembak gambar ke dinding atau ke layar. Bila kita tutup tu projektor itu, apa jadi? Bila tak ada imdad, kartun itu akan tutup. Kartun tu pergi mana? Kartun tu tak ada lah. Daripada ada jadi tak ada. Begitulah juga kita di alam ini, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berhenti memberi nikmat imdadnya kepada alam, alam ini akan berubah daripada tiada, bukan binasa, daripada tiada daripada ada kepada tiada, hilang macam mana asal sebelum Allah mencipta sesuatu. Jadi segala-galanya memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya. Maka saya berpendapat setakat itu sahaja yang dapat kita berkongsi untuk kali ini, ya, berkaitan dengan beriman dengan qada dan qadar. Jadi pertama kita beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, bila semua dia ketahui, maka dia buat keputusan berasaskan pengetahuannya. Maka segala-galanya adalah keputusan yang betul dan tepat, yang benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan, Allah tulis dan Allah laksanakan apa yang dia telah tulis. Maka kita berada di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun yang boleh keluar daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berusaha bukan untuk mengubah qada dan qadar, kita berusaha untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita berusaha. Saya rasa setakat itulah perbincangan ataupun sesi perkongsian untuk kali ini. Berjumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.